Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan sesi pembelajaran kita iaitu bab 1 kod arahan asasan komputer tingkatan 1. Kita pergi kepada standard kandungan 1.1 asas pemikiran komputasional. Standard pembelajaran kita 1.1.4 membuat keputusan berdasarkan aspek penting iaitu teknik peniskalaan. Okey, kita pergi kepada pengenalan. Sebelum membuat keputusan, aspek-aspek penting perlu dikenal pasti untuk mengambil kira pilihan-pilihan yang ada. Lazimnya, aspek-aspek penting ialah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil atau output yang dikehendaki. Apa itu output? Output adalah hasil terakhir sesuatu masalah. Jadi saya akan beri kamu satu contoh. Misalnya pada hari ini, saya belum makan tengah hari lagi. Jadi apa pilihan-pilihan yang saya ada? Pilihan-pilihan yang ada tu maksudnya adalah pilihan makanan yang terdapat di dapur rumah saya. Jadi saya perlu senaraikan. Misalnya saya ada mi goreng, saya ada roti sebungkus, saya ada biskut kering. Jadi ada 3 pilihan makanan. Daripada 3 pilihan makanan itu, saya perlu memilih satu output terakhir. Misalnya saya memilih mi goreng. Justifikasinya kenapa saya memilih mi goreng? Kerana mi goreng lebih mengenyangkan saya. Kalau kamu kurang jelas lagi, mari kita beralih kepada contoh soalan yang diberi dalam buku teks. Kamu juga boleh rujuk buku teks ya. Okey, mari kita lihat raja 1.10. Seorang postman ditugaskan untuk menghantar surat ke 7 buah kampung iaitu kampung A, B, C, D, E, F dan G. Raja 1.10 menunjukkan jarak antara kampung tersebut dalam kilometer. Jadi A ke B ni terdapat angka 7. Jadi angka 7 ini adalah mewakili 7 kilometer. Postman diminta untuk mengelakkan laluan A, D kerana terdapat jalan yang rosak. Pilih satu laluan yang mengambil masa yang paling singkat. Jadi laluan A, D tidak boleh lalu kerana jalan yang rosak. Jadi kamu pangkas siap-siap. Untuk mengelakkan kamu keliru. Jadi mari kita lihat aspek-aspek penting yang ada untuk menyelesaikan tugasan ini. Yang pertama adalah pilih laluan yang tidak mengandungi AD. Yang kedua adalah pilih laluan yang paling dekat. Kalau kamu tengok raja 1.11 terdapat beberapa pilihan laluan yang ditunjukkan. Jadi mari kita pergi kepada laluan pertama. Okey, laluan pertama A, B, B, C, C, E, E, D, D, F, F, G. Jadi dapatlah 52 km. Macam mana nak dapat 52 km? Kamu perlu tambah setiap laluan yang kamu lalui. Contohnya 7 campur 8 campur 5 dan selanjutnya. Jadi kamu dapatlah 52 km. Jadi mari kita beralih kepada laluan kedua. Laluan kedua lalu A, B, B, C, C, E, E, G. G, F, F, D. Jadi, kalau kamu totalkan, dapatlah 46 kilometer. Jadi, mari kita beralih kepada laluan ketiga. Laluan ketiga, lalu A, B, B, D. D, F, F, G, G, E, E, C. Jadi, saya dapat 55 kilometer setelah saya tambahkan semua jarak laluan yang saya lalui. Jadi, mari kita pergi kepada laluan keempat. Laluan keempat, AD. AD tidak boleh lalu kan? Sebab sudah diberi dekat sini. Tidak mengandungi laluan AD. Jadi, kamu pangkas siap-siap. Kamu tak perlu kira. Okey, kita pergi kepada laluan 5. Laluan 5 pun lalu AD. Pangkas juga. Laluan 6 pun sama lalu AD. Jadi, kamu pangkas siap-siap. Okey, mari kita pergi kepada slide selanjutnya. Okey.
Lihat dalam kotak ni ada 6 laluan. Jadi laluan yang pertama tadi 52 kilometer. Laluan kedua tadi saya kira dapat 46 kilometer. Laluan ketiga tadi saya dapat 55 kilometer. Jadi laluan 4, 5 dan 6 saya tak kira kerana tidak memenuhi syarat. Sebabkan sudah lalu AD. Jadi mari kita lihat petikan. Aspek penting dalam tugasan ialah laluan yang tidak mengandungi laluan AD dan jarak laluan yang terpendek. Maka laluan 4, laluan 5 dan laluan 6 tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Terdapat 3 laluan yang memenuhi syarat, iaitu apa? Laluan 1, laluan 2 dan laluan 3. Jadi, laluan 2 ialah pilihan yang terbaik. Kerana apa? Kerana laluan 2 mempunyai jarak yang terdekat. Berapa jarak laluan kedua ni? 46 kilometer. Oleh yang demikian, keputusan dapat dibuat dengan memilih laluan kedua iaitu pilihan yang terbaik. Jadi, jadi laluan kedua ini adalah output bagi masalah yang inilah. Kerana apa? Dia output sebab dia memenuhi syarat. Yang pertama tidak lalu AD, yang kedua laluan yang terpendek iaitu 46 kilometer. Jadi, kalau kamu dapat perhatikan 46 kilometer laluan yang terpendek berbanding dengan 52 kilometer dan 55 kilometer. Jadi, apa yang saya dapat rumuskan dari sesi pembelajaran kita pada hari ini iaitu aspek-aspek penting perlu dikenal pasti untuk mengambil kira pilihan-pilihan yang ada sebelum kamu membuat sesuatu keputusan. Yang kedua adalah perkara yang tidak penting kamu boleh abaikan. Maksud abaikan tu, kalau dia tak memenuhi syarat, kamu tidak perlu kira. Kamu beransur kepada pilihan yang selanjutnya lah. Okey, jadi saya harap apa yang saya dapat kongsikan dalam sesi pembelajaran pada hari ini, kamu dapat pelajarilah sesuatu yang baru dan kamu boleh aplikasikan dalam contoh soalan yang saya akan berikan kepada kamu. Jadi, kita akan berjumpa lagi dalam subtopik yang selanjutnya. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.